Pada akhir tahun 1800-an, penemuan telefon telah diperkenalkan kepada dunia. Pada mulanya, orang ramai ragu-ragu tentang teknologi baharu ini. Tetapi hanya 2 abad kemudian, ramai antara kita tidak dapat membayangkan hidup tanpa telefon. Dalam siasatan orang hilang, telefon bimbit boleh memberikan penyiasat banyak bukti dan kadang-kadang satu-satunya perkara yang ditinggalkan oleh seseorang hanyalah satu panggilan telefon. Nombor 20. Angela Hammond yang berumur 20 tahun dari Clinton, Missouri digambarkan sebagai seorang wanita muda yang mesra, ramah dan popular di sekitar bandar. Pada tahun 1991, teman lelaki Angela, Rob Schaefer, melutut dan melamar dengan soalan yang ramai impikan untuk didengar. "Mahukah awak berkahwin dengan saya?" Angela sudah tentu berkata ya dan mereka mula merancang hari perkahwinan impian mereka. Angela menguruskan banyak perkara dalam hidupnya. Pada waktu siang, Angela bekerja di sebuah bank tempatan dan pada waktu malam, dia menghadiri kelas di Central Missouri State University. Tetapi, ada satu lagi perkara yang perlu dia uruskan. Tidak lama sebelum Angela bertunang, dia mendapat tahu bahawa dia sedang mengandung. Keluarga Hammonds menyambut berita gembira ini, dan pada bulan April tahun itu, mereka sedang membuat persiapan untuk kelahiran bayi tersebut. Pada 4 Mei 1991, Angela dan Rob menghadiri sebuah barbeku bersama keluarga Hammond, dan tidak lama selepas itu, Rob diantar pulang ke rumah karena dia perlu menjaga adik-beradiknya. Rob memberitahu tenangnya bahawa dia akan berjumpa dengannya kemudian, tanpa mengetahui bahawa itu adalah detik terakhir mereka bersama. Selepas menghantar Rob pulang, Angela menghabiskan malam bersama rekannya. Menjelang jam 11.15 malam, dia kini bersendirian dan dia memutuskan untuk memandu ke telefon awam hanya beberapa blok dari rumah Rob. Melalui telefon, Angela memberitahu bahawa dia terlalu letih untuk berjumpa dan dia mahu pulang ke rumah untuk mandi. Semasa perbualan berterusan, dia mula perasan sebuah truk pickup Ford hijau pelik sedang mengelilingi blok telefon awam itu. Selepas beberapa minit, truk itu berhenti dan seorang lelaki keluar. Rob kemudian memberitahu detektif bahawa dia kedengaran sangat gugup di telefon, memberitahunya dengan tepat apa yang sedang berlaku. Rob juga terdengar tunangnya bertanya kepada lelaki yang tidak dikenali itu sama ada dia perlu menggunakan telefon, tetapi lelaki itu menolak. Beberapa saat kemudian, perbualan mereka terhenti oleh jeritan Angela dan lelaki yang tidak dikenali itu berkata kepadanya, "Saya sebenarnya tak perlu guna telefon pun." Secara langsung, Rob mendengar tunangnya menjerit meminta tolong ketika bunyi pergaduhan memenuhi udara. Oleh kerana rumahnya begitu dekat dengan telefon awam itu, dia segera bergegas ke trek dan mula memandu. Menurut laporan, apabila Rob tiba di tempat kejadian, dia melihat truk pickup Ford hijau dengan pelekat mural melarikan diri dari tempat itu. Dia cuba mengejar truk itu, tetapi dalam keadaan panik, dia secara tidak sengaja memasukkan gear undur, menyebabkan komponen rosak. Rob memberitahu polis bahawa dia mengekori truk itu selama yang mungkin, tetapi keretanya perlahan-lahan mula rosak. Dalam masa sejam, peronda lebuh raya negeri Missouri telah dihantar ke pusat bandar Clinton dengan lebih ramai pegawai lagi meronda jalan raya untuk cuba mencari truk tersebut. Rob hanya dapat mengingati XY dari nombor plat truk itu yang tidak memberikan banyak petunjuk kepada pegawai untuk disiasat. Kisah Rob kelihatan sukar dipercayai. Itu sehinggalah 2 saksi tampil ke hadapan untuk mengesahkan cerita tentang lelaki tidak dikenali dalam truk hijau itu. Rob tidak pernah dinamakan sebagai suspek dan tidak dianggap sebagai suspek dalam kehilangan Angela. Rancangan TV Unsolved Mysteries menyiarkan segmen mengenai kehilangan Angela, membawa kesedaran awam yang baru terhadap kesnya. Tetapi walaupun terdapat banyak rancangan TV dan artikel, kesnya masih belum dapat diselesaikan. Ada yang berpendapat bahawa Kenneth McDuff, seorang pembunuh bersiri terkenal dari Texas, terlibat dalam kes ini, tetapi tiada bukti yang pernah mengaitkan kedua-duanya. Pada tahun 2021, para penyiasat berkongsi beberapa maklumat baharu menyatakan bahawa mereka kini percaya Angela adalah mangsa salah identiti. Pada 4 April 1991, seorang lagi wanita bernama Angela yang bapanya telah menjadi pemberi maklumat menerima nota ugutan. Polis kini meminta sesiapa yang mempunyai maklumat untuk tampil ke hadapan. Angela Marie Hammond digambarkan sebagai seorang wanita kulit putih dengan rambut coklat, mata coklat, berketinggian kira-kira 4 kaki 11 inci hingga 5 kaki, dan berat sekitar 120 hingga 140 pound. Dia mempunyai parut di bibir atas dan memakai kanta lekap. Sesiapa yang mempunyai maklumat diminta untuk menghubungi Jabatan Polis Clinton di 6608852679 dengan menyatakan nombor kes 910488. Nombor 19. Menjelang pertengahan tahun 90-an, hidup Diane Ogat yang berumur 40 tahun memang sukar. Namun di sebalik semua itu, dia tetap bersikap positif dan mudah mempercayai orang. Dilahirkan di New York, Diane telah berpindah ke Odessa, Florida pada tahun 1980-an untuk lebih dekat dengan keluarganya. Pada tahun 1980-an, Diane telah didiagnosis dengan gangguan bipolar dan diberikan ubat. Selama beberapa tahun, keadaan nampak stabil. Kemudian, pada tahun 1991, suaminya, Frederick, menceraikannya dan mengambil hak penjagaan ketiga-tiga anak mereka. Ini hanya memburukkan lagi kesihatan mental Diane dan keluarganya menyedari kemerosotan itu. Menjelang pertengahan tahun 1990-an, dia mula bergaul dengan orang yang salah dan mempunyai rekod jenayah untuk kesalahan kecil.
Keluarga Diane melakukan segala yang mereka mampu untuk membantunya, termasuk memasukkannya ke hospital di bawah akta Baker, Florida. Menjelang April 1998, dia telah dikenakan akta Baker sebanyak 32 kali. Pembebasan terbarunya adalah pada April 1998, satu keputusan yang kemudiannya dikritik oleh keluarganya karena mereka tidak percaya dia sudah bersedia. 10 April 1998 bermula seperti hari-hari biasa bagi keluarga Oggs. Diane baru-baru ini telah berpindah masuk bersama kakaknya, Deborah, selepas dia dibebaskan dari hospital. Sekitar pukul 11 pagi, Deborah keluar untuk temu janji dengan dokter. Dan apabila dia pulang, kakaknya sudah tiada. Deborah segera menghubungi keluarganya dan berusaha sedaya upaya untuk mencari Diane. Apabila usaha-usaha ini gagal, mereka melaporkan kehilangannya kepada pejabat syarif daerah Pasco dan siasatan pun dimulakan. Saksi-saksi tampil mendakwa telah melihat Diane berjalan di sepanjang US 19 berhampiran New York Avenue di Hudson, Florida. Kemudian, beberapa hari selepas dia hilang, ibu Diane menerima satu panggilan yang membimbangkan. Tiada siapa di rumah ketika panggilan itu dibuat, jadi ia terus kemel suara. Apabila Puan Ogget menegangnya semula, dia terdengar suara seorang wanita yang dikenal pasti sebagai Diane berkata, "Tolong, tolong, lepaskan saya." Sebelum suara lain kedengaran berkata, "Hei, beri saya itu." Sebelum panggilan itu tamat, dia juga mendakwa terdengar bunyi pergaduhan. ID pemanggil menunjukkan panggilan itu dibuat di Starlight, Odessa, tetapi lokasi sebenar tidak dapat dipastikan. Pada 15 April, satu jari yang terputus dengan kuku dicat merah telah ditemui di tepi US 19 berhampiran New York Avenue. Bersama dengan itu, pakaian ditemui dilipat dengan kemas di dalam beg dalam peti sejuk luar sebuah kedai serbaneka. Penyiasat percaya bahwa barang-barang ini milik Diane. Pada tahun 2000, lebih banyak barang milik Diane ditemui dalam beg Ziploc di Pasco, Florida. Hanya seorang sahaja yang telah dinamakan dalam kes Diane, dan kes ini kini menjadi kes sejuk. Petunjuk terus diterima oleh para penyiasat, tetapi tiada apa-apa yang benar-benar penting telah ditemui. Diane Louise Ogget digambarkan sebagai wanita kulit putih dengan rambut perang kemerahan, mata biru, kira-kira 5 kaki 4 inci, dan seberat 130 pound. Dia mengambil ubat secara berkala yang telah ditinggalkannya. Dia mempunyai parut di bahagian abdomen dan tatu di belakang serta bahu kanannya. Sesiapa yang mempunyai maklumat diminta untuk menghubungi Detektif Chad Cogill dari pejabat syarif daerah Pasco di 727-847-5878 dengan menyatakan nombor kes 98-981-5054. Nombor 18. Brandon Swanson yang berumur 19 tahun digambarkan sebagai seorang pemuda yang bijak dan pintar. Pada tahun 2007, Brandon adalah sebahagian daripada pelajar yang tamat pengajian di Marshall High School di Marshall, Minnesota, dan dia sedang bersiap sedia untuk memulakan kehidupannya sebagai seorang dewasa. Selepas tamat sekolah menengah, dia mendaftar di College Community Minnesota West, di mana dia belajar kejuruteraan dan turbin angin. Menjelang Mei 2008, dia telah menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya sebagai pelajar dan sedang bersiap untuk berpindah ke Iowa untuk melanjutkan pelajaran di sana. 13 Mei merupakan hari terakhir tahun akademik bagi Brandon dan rakan-rakannya, jadi mereka memutuskan untuk merayakannya. Parti itu diadakan di Lynn, kira-kira 7 batu dari rumahnya di Marshall. Brandon mempunyai lesen memandu dan dia juga mempunyai kereta sendiri, jadi dia tahu dia tidak boleh minum terlalu banyak. Mereka yang berada di parti itu menyatakan bahwa Brandon tidak mabuk dan dia hanya minum satu minuman beralkohol sahaja. Laporan kemudian menunjukkan bahwa Brandon menghadiri satu lagi parti di Canby, kira-kira 35 batu dari Marshall, di mana dia hanya minum satu atau dua lagi minuman saja. Apabila 13 Mei beralih ke 14 Mei. Parti itu akhirnya berakhir dan Brandon masuk dalam keretanya untuk memandu pulang selama 40 menit. Laluan ini sudah biasa bagi Brandon kerana college yang dihadiri terletak di Canby, jadi ibu bapanya tidak risau. Itu sehinggalah sekitar jam 2.00 pagi apabila telefon mereka bergetar. Ia adalah panggilan daripada Brandon. Dia dengan tenang menjelaskan bahawa keretanya terbabas keluar dari jalan lalu masuk ke dalam parit, tetapi dia tidak cedera. Ibu bapanya bertanya di mana dia berada supaya mereka boleh datang menjemputnya, dan Brandon memberitahu mereka bahawa dia berada berhampiran Lynn. Apabila kedua-duanya tiba di tempat itu, tiada tanda-tanda anak mereka, jadi mereka menelpon sekali lagi. Dalam panggilan itu, Brandon bersumpah dia boleh melihat cahaya-cahaya bandar, dan dia memberitahu keluarganya bahawa dia akan berjalan pulang ke rumah rakannya. Sepanjang panggilan selama 47 minit itu, Brandon kelihatan tenang walaupun keretanya berada di dalam parit dan dia tidak kelihatan mabuk. Mereka bertiga berulang-alik cuba untuk mengesan lokasi Brandon dan mengatur tempat untuk menjemputnya. Kemudian entah dari mana, ibu bapa Brandon terdengar dia menjerit, "Alamak!" sebelum panggilan itu terputus. Mereka dengan cemas cuba menghubunginya semula tetapi telefonnya sudah mati.
Malangnya, Balai Polis Lind lambat bertindak terhadap laporan orang hilang kerana mereka tidak menganggap pelik jika seorang remaja berumur 19 tahun keluar lewat malam selepas menghadiri parti. Syukurlah mereka akhirnya memutuskan untuk mengambil laporan itu dengan serius dan memulakan siasatan mereka. Rekod telefon menunjukkan bahawa telefonnya kali terakhir dikesan 20 batu dari Lind. Selain itu, keretanya telah dijumpai di Porter, Minnesota, kira-kira 25 batu dari Lind dan tidak kelihatan dalam keadaan yang teruk. Semasa siasatan mereka, Jabatan Polis Lind menggunakan anjing pengesan yang mengesan bau Brandon hingga ke sungai Yellow Medicine di mana ia tiba-tiba terhenti. Kes Brandon telah menarik perhatian orang ramai dan menjadi salah satu kes kehilangan yang paling banyak dibincangkan pada zaman moden ini. Walaupun mendapat perhatian meluas daripada media massa, sangat sedikit petunjuk yang boleh digunakan telah ditemui. Dengan ulang tahun ke-20, kehilangannya semakin hampir. Keluarganya sangat terdesak untuk mendapatkan jawaban. Brandon Victor Swanson digambarkan sebagai lelaki kulit putih dengan rambut coklat, mata biru, berketinggian 5 kaki 6 inci dan seberat 120 pound. Dia memakai cermin mata buta secara sah di mata kirinya dan mempunyai telinga yang bertindih. Sesiapa yang mempunyai maklumat diminta untuk menghubungi pejabat Sheriff Daerah Lincoln di 507-6941-664 dengan menyatakan nombor kes 200-86843. Nombor 17. Haider Harry Abu Shakra ialah seorang bapa yang bangga dengan 6 orang anak dan digambarkan oleh mereka yang mengenalinya sebagai seorang yang rajin bekerja dan peramah. Menjelang tahun 2011, Harry memiliki beberapa hartanah di seluruh Manchester, Connecticut, termasuk sebuah bengkel kereta dan pusat jualan kereta. Menurut laporan, Harry juga mempunyai tuduhan jenayah yang masih belum selesai terhadapnya oleh pihak negeri. Tuduhan ini mendakwa bahawa Harry dan bapanya melakukan penipuan dengan meminjam kereta, menjualnya dan kemudian tidak memberikan sebarang keuntungan kepada pemberi pinjaman. Pihak negeri juga mendakwa bahawa 2 beranak itu menghantar kereta ke Afrika dan nampaknya terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram. Pada pertengahan tahun 2011, Harry dibebaskan dengan ikat jamin sementara menunggu 6 pertuduhan persekutuan terhadapnya. Pada masa ini juga, beliau dikatakan berhutang kepada pemungut cukai bandar sekitar $23,000 dalam bentuk yuran berkaitan perniagaan dan hartanahnya. Pada 7 Desember tahun itu, Harry pergi ke bengkel dan pusat jualan kereta miliknya di Main Street, Manchester untuk bersemuka dengan pemilik bengkel dan mekanik kerana tidak membayar sewa yang beliau percaya mereka berhutang kepadanya. Sekitar jam 8.20 malam, beliau menelefon abangnya untuk meminta bantuan sambil berkata, "Mereka menakutkan saya." Pada jam 8.24 malam, Harry menelefon istrinya dan memberitahu bahawa beliau sedang bermesyuarat tetapi akan selesai sebelum jam 9 malam supaya beliau boleh membawa istrinya menonton wayang. Malangnya, Harry tidak pernah pulang ke rumah dan ini merupakan panggilan telefon terakhir beliau. Apabila kehilangannya dilaporkan kepada polis, tempat pertama yang mereka lawati ialah pusat jualan dan bengkel tersebut. Mekanik yang berada di situ telah ditemu bual, tetapi mereka menafikan mengetahui apa-apa tentang kehilangan mendadak Harry. Polis Manchester meminta agar para mekanik menjalani ujian poligraf, namun kumpulan itu menolak. Sehingga tahun 2026, tiada bukti kukuh yang mengaitkan mereka dengan kes tersebut dan mereka dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan sebaliknya. Beberapa laporan menunjukkan bahawa kereta Harry ditemui ditinggalkan pada hari selepas dia hilang, walaupun perkara ini tidak dapat disahkan. Ada yang percaya bahawa dia melarikan diri ke Jordan kerana bapanya telah pun berbuat demikian ketika dia hilang, tetapi perkara itu juga tidak dapat disahkan. Berikutan kehilangannya, keluarganya telah membuka kempen GoFundMe dan halaman Facebook untuk menuntut jawapan. 15 tahun telah berlalu sejak Harry Avashaka kali terakhir dilihat. Dia digambarkan sebagai lelaki kulit putih berambut hitam, bermata coklat dengan ketinggian antara 5 kaki 7 hingga 5 kaki 9 inci dan berat kira-kira 80 hingga 85 pound. Dia kali terakhir dilihat memakai sut kelabu, kemeja putih, tali leher merah dan kasut formal hitam. Sesiapa yang mempunyai maklumat diminta untuk menghubungi Polis Manchester di 8606-45500 dengan menyatakan nombor kes M20114046. Nombor 16. Linda Rose Grimm yang berumur 25 tahun adalah seorang gadis yang pendiam dan baik hati sedang cuba mencari arah hidup sebagai seorang dewasa pada era 80-an. Linda dilahirkan di Paris, California dan dibesarkan oleh ibunya dan mereka berdua mempunyai hubungan yang baik. Pada bulan Mei 86, walaupun ada sumber yang mengatakan tahun 1985, Linda keluar dari rumah memberitahu ibunya bahawa dia hendak membeli rokok. Beberapa jam berlalu dan ibunya mula risau, tetapi tidak jelas bila kehilangannya sebenarnya dilaporkan. Menurut ibunya, dia terus berhubung dengan anak perempuannya sepanjang lebih 18 bulan berikutnya melalui panggilan telefon. Dalam panggilan itu, Linda memberitahu ibunya bahawa dia kini tinggal di Wichita, Kansas. Dia juga memberitahu ibunya bahawa dia telah memulakan hubungan dengan seorang pemandu lori bernama Robert Masters. Sumber melaporkan bahawa Linda telah berkahwin, tetapi tidak jelas sama ada perkahwinan itu dengan Robert atau lelaki lain. Bersama-sama, pasangan itu memulakan kehidupan baru mereka di sebuah ladang dan mereka kelihatan baik-baik saja.
Ibu Linda mula mencatat tentang panggilan-panggilan itu dan menyedari bahawa ia berlaku secara sporadik dan terhad. Dia enggan memberitahu ibunya lokasi sebenar ladang itu dan mula kedengaran semakin takut apabila bulan-bulan berlalu. Kemudian pada bulan Oktober 1987, panggilan itu terhenti sepenuhnya. Keluarga Grimm mendail nombor itu setiap hari tetapi tidak menerima sebarang jawapan. Pada April 1989, Ford Pinto kuning milik Linda ditemui ditinggalkan di sebuah pasar raya di Huntington Beach, California, kira-kira 69 batu dari rumahnya di Paris. Tidak jelas sama ada sebarang petunjuk ditemui di dalamnya atau sama ada kereta itu telah diperiksa secara forensik. Sebaik sahaja panggilan itu terhenti, Ibu Linda mendesak penyiasat untuk menyiasat kes tersebut. Secara pelik, pihak berkuasa di Texas turut disenaraikan walaupun kes ini berlaku antara California dan Kansas. Terdapat banyak ketidakselarasan dalam laporan mengenai kes ini dan sangat sedikit butiran pada mulanya. Ada yang percaya bahawa Linda hanya mahu memulakan hidup baru. Namun, ibunya tidak yakin. Linda mempunyai parut pembedahan cesarean, tetapi butiran mengenai anak-anaknya tidak disenaraikan. Beberapa dekad telah berlalu dan walaupun terdapat sangat sedikit petunjuk, Linda dan keluarganya berhak mendapat keadilan. Linda Rose Grimm digambarkan sebagai wanita berkulit putih dengan rambut coklat, mata coklat, berat kira-kira 110 pound. Dia mempunyai tahi lalat di hidungnya, parut di antara matanya, dan parut pembedahan cesarean. Linda juga mungkin menggunakan nama keluarga Masters, Raby, atau Olszewski. Sesiapa yang mempunyai maklumat diminta untuk menghubungi pejabat Sheriff Daerah Orange di 71464-77,000 menggunakan nombor kes 88,038,162. Nombor 15. Pada tahun 2020, Texas mempunyai 49,110 kes orang hilang yang masih terbuka. Satu angka yang telah meningkat dalam tempoh 6 tahun penerbitan. Mariano Mario Medina Fuentes yang berumur 36 tahun hanyalah salah satu daripada 49,000 itu. Victoria Acosta, adik perempuan Mario, memberitahu media bahawa dia seorang lelaki yang penyayang, beramah dan sangat mementingkan keluarga yang sentiasa memastikan keluarganya terjaga. 31 Disember 2019, suasana tahun baru terasa di udara. Orang ramai di seluruh Bandar Escondido mula memenuhi bar dan parti rumah bersedia untuk menyambut tahun baru bersama-sama. Pada pukul 7.00 malam, Mario menelpon saudara perempuannya dan mengesahkan bahawa dia akan bertemu dengannya serta keluarganya di gereja untuk meraihkan bersama-sama. Semasa panggilan itu, dia juga menyebut akan bertemu dengan seorang atau dua orang kawan sebelum sambutan. Tetapi dia meyakinkan saudara perempuannya bahawa dia pasti akan hadir. Dari situ, kita tahu bahawa dia bertemu dengan dua orang lelaki dan masuk ke dalam kereta mereka. Polis percaya mereka mungkin menuju ke Pasadena, kira-kira 7 batu dari Bandar Encinitas atas sebab yang tidak diketahui. Pada pukul 8.20 malam, Mario membuat panggilan terakhir kepada teman wanitanya. Ia teringat bahawa Mario menjerit kepadanya melalui telefon memberitahu bahawa dia dalam bahaya. Dia berkata, mereka akan bunuh saya. Sebelum talian terputus. Teman wanitanya dan keluarganya berkali-kali menelpon dia, tetapi dia tidak pernah menjawab. Apabila malam tahun baru berlalu dan masih tiada tanda-tanda Mario, dia telah dilaporkan hilang dan Jabatan Keselamatan Awam Texas mula terlibat dalam kes ini. Malangnya, terdapat sangat sedikit maklumat dalam kes ini, sesuatu yang telah ditekankan oleh kakaknya dan berharap dapat diubah. Victoria memberitahu Fox News 26. Ada beberapa orang yang membuat video YouTube tentang kisah abang saya dan ia telah tersebar. Ia belum tersebar sebanyak kes-kes lain. Semakin banyak perkongsian yang anda dapat pada gambar orang tersayang anda. Saya tak tahu macam mana nak cakap, tapi ia memberi anda lebih banyak harapan. Menurut Charlie Project, salah seorang daripada dua lelaki yang bersama Mario pada malam itu telah dikenal pasti tetapi masih belum disoal siasat. Polis juga telah menemui bukti CCTV mengenai kereta yang dinaikinya dan beberapa hentian yang mungkin dibuatnya di sebuah stesen minyak tempatan. Rakaman itu boleh ditonton melalui pautan di bawah. Keluarga Mario juga telah bekerjasama dengan Texas EquuSearch dengan harapan dapat membawanya pulang. Dia digambarkan sebagai lelaki Hispanik dengan rambut hitam, mata coklat, berketinggian 5 kaki 9 inci dan seberat 8 pound. Dia mempunyai beberapa tatu, termasuk Victoria di bahu kanannya, Matilda di tangan kirinya, dan tarikh 6 di lengan kirinya. Sesiapa yang mempunyai maklumat diminta untuk menghubungi Jabatan Keselamatan Awam Texas di 800-346-3243. Nombor 14. Ray Ricker, 59 tahun, adalah seorang peguam yang terkenal dan sangat dihormati di daerah Center, Pennsylvania. Pada tahun 70-an dan 80-an, Ray belajar di college, akhirnya memperoleh ijazah kedoktoran setaraf dalam bidang undang-undang. Beliau menghabiskan bahagian pertama kerjaya profesionalnya dengan mendakwa kes-kes jenayah berat. Pada tahun 1985, Ray memenangi jawatan pendakwa raya daerah untuk daerah Center yang merangkumi beberapa daerah di Pennsylvania. Selama 20 tahun berikutnya, beliau berkhidmat untuk komuniti dan mengendalikan banyak kes berat, memastikan mangsa serta keluarga mereka mendapat keadilan.
Semasa bekerja sebagai pendakwa raya, Ray bercerai dan bertemu dengan Patty Fonicola tidak lama selepas itu. Mereka berdua menjalinkan hubungan yang berkembang seiring dengan kerjaya profesional beliau. Menjelang tahun 2005, Ray telah berkhidmat untuk negeri selama 20 tahun dan memutuskan untuk tidak bertanding semula sebagai pendakwa raya daerah. Pada 5 April, Ray bangun awal untuk bekerja dan mencium teman wanitanya sebelum keluar, meninggalkan rumahnya di Bellefontaine, Pennsylvania. Menurut rekod, beliau tiba di pejabat pendakwa daerah pada pagi itu dan memaklumkan kepada kaki tangannya bahawa beliau akan mengambil cuti separuh hari. Penyiasat masih tidak pasti mengapa beliau mengambil cuti separuh hari, tetapi sekitar pukul 11 pagi, Ray meninggalkan pejabat dan tidak pernah dilihat lagi. Pada jam 11.30 pagi, beliau menelpon teman wanitanya, Patty, dan memberitahu bahawa beliau sedang memandu ke arah timur laut menuju ke Louisburg di daerah Union, kira-kira 60 batu dari rumah. Sekali lagi, tidak jelas apa yang dibincangkan oleh mereka berdua semasa panggilan itu, dan selepas itu, Ray Gricker tidak pernah dilihat atau didengari lagi. Menjelang petang itu, teman wanitanya mula bimbang dan menghubungi polis untuk melaporkan kehilangannya. Pencarian awal mereka tidak menunjukkan sebarang aktiviti pada telefon atau akaun banknya. Petunjuk seterusnya hanya muncul pada keesokan harinya, 6 April, apabila keretanya, sebuah Mini Cooper merah, ditemui ditinggalkan di tempat letak kereta di Louisburg berhampiran sungai Susquehanna. Penyiasat mendapati kereta itu berbau rokok dan masih terdapat abu rokok di dalamnya, satu perkara yang mengejutkan keluarganya. Ray sangat tidak suka rokok, malah dia sendiri tidak pernah merokok. Keluarganya juga menyatakan bahawa dia tidak akan membenarkan sesiapa pun merokok di dalam keretanya kerana dia tidak tahan dengan bau asap tembakau yang lekat. Tidak jelas sama ada DNA atau cap jari telah ditemui dari kereta tersebut. Kes ini dengan cepat menarik perhatian media, tetapi walaupun begitu, kes ini tetap tidak dapat diselesaikan. Itu sehinggalah 3 bulan kemudian, pada Julai 2005, apabila komputer riba yang dibekalkan kepadanya oleh pejabat pendakwa daerah ditemui di sungai Susquehanna tersekat di antara sokongan jambatan. Sokongan itu terletak beberapa ratus ela dari tempat keretanya ditemui dan ia membawa satu lagi petunjuk pelik. Pemacu keras telah dikeluarkan secara manual sebelum komputer riba itu dibuang ke dalam air. Ia mengambil masa 3 bulan lagi untuk pemacu keras itu ditemui semula dari sungai. Malangnya, pemacu itu terlalu basah dan rosak sehingga tiada apa yang dapat diselamatkan daripadanya. Menurut Charlie Project, apabila penyiasat menyiasat aktiviti dalam talian Ray, mereka mendapati dia telah mencari cara untuk merosakkan pemacu keras dan kerosakan air pada komputer riba. Walaupun kes ini mendapat perhatian, hanya sedikit petunjuk baru yang muncul. Ramai yang membuat spekulasi bahawa Ray menjadi sasaran kerana pekerjaannya. Dia bertanggungjawab mengendalikan pendakwaan bagi beberapa kes jenayah paling serius di daerah Center dan adalah perkara biasa bagi polis untuk beranggapan bahawa ada orang yang mungkin mahu membalas dendam. Namun, terdapat sedikit sahaja bukti fizikal untuk menyokong perkara ini dan kes ini kini telah diklasifikasikan sebagai kes lama yang belum selesai. Ray Gricker digambarkan sebagai lelaki kulit putih dengan rambut coklat yang beruban, mata hijau, kira-kira setinggi 6 kaki dan seberat 170 pound. Dia mungkin menggunakan nama keluarga Gray atau Lang dan kali terakhir dilihat memakai jaket fleece biru muda, seluar jeans biru dan kasut sukan. Sesiapa yang mempunyai maklumat diminta untuk menghubungi Dana Martini dari Polis Negeri Pennsylvania di 8146 966 158. Nombor 13. Roy Jacob Hagel yang berumur 38 tahun digambarkan sebagai seorang lelaki yang baik hati dan peramah yang tinggal di Fargo, North Dakota. Personality Roy Jacob Hagel yang ceria dan peramah sangat sesuai dengan pekerjaannya sebagai juru jual yang sering mengembara dan dia menunjukkan prestasi yang baik di tempat kerja serta berpeluang mengembara ke seluruh Amerika Syarikat. Apabila tidak bekerja, Roy juga gemar bermain bowling dan sering menghadiri kejohanan bowling. Pada Februari 89, Roy menghadiri salah satu kejohanan seperti itu di Fargo dan mereka yang hadir menyatakan bahawa mereka perasan ada perubahan pada dirinya. Personality Roy yang peramah dan sikap mesranya sudah tiada dan nampaknya dia sedang bergelut. Kejohanan ini menandakan kali terakhir Roy dilihat, tetapi bukan kali terakhir dia berhubung. Selepas meninggalkan kejohanan dengan Ford Tempo biru miliknya, Roy memulakan perjalanan dan mengembara ke seluruh negara. Menurut Charlie Project, penyiasat masih tidak pasti apa yang mendorong perjalanan ini kerana dikatakan Roy tidak bekerja sepanjang perjalanan tersebut. Pada 8 Mac 1989, Roy kali terakhir berhubung apabila dia menghubungi bekas teman wanitanya. Semasa panggilan itu, Roy mendakwa dia berada di Kingman, Arizona tetapi merancang untuk pulang ke Bismarck, North Dakota, lebih 200 batu dari rumahnya di Fargo. Bekas teman wanitanya juga mendakwa bahawa Roy memberitahunya dia telah berada di 9 negeri berbeza dalam tempoh 9 hari dan dia hanya mempunyai $200 sahaja. Tidak lama selepas panggilan ini, Roy dilaporkan hilang dan pencarian pun bermula. 2 hari kemudian, pada 10 Mac, keretanya ditemui ditinggalkan di sebuah jalan sunyi berhampiran monumen Death Valley di California, lebih 228 batu dari Kingman, Arizona. Berhampiran kereta itu, polis menemui satu set jejak kaki yang berlanjutan sejauh 6 batu sebelum berhenti dan hilang begitu saja. Peliknya, Bapa Roy juga pernah hilang pada tahun 1970, tetapi kemudian muncul semula selepas memulakan kehidupan baru. Penyiasat berharap perkara yang sama berlaku kepada Roy, walaupun kemungkinan jenayah tidak boleh diketepikan sepenuhnya.
Roy Hagel digambarkan sebagai lelaki kulit putih dengan rambut coklat dan mata coklat, berketinggian 6 kaki dan berat sekitar 170 hingga 185 pound. Dia mempunyai parut berbentuk cincin di pelipis kiri dan mungkin mempunyai misai atau jambang. Sesiapa yang mempunyai maklumat diminta untuk menghubungi Jabatan Polis Bismarck di 7012-231-212 dengan menyatakan nombor kes 893,642. Nomor 12, Stephen Adams berumur 26 tahun. Walaupun beberapa sumber mengatakan Stephen atau Stephen dengan ejaan PH digambarkan sebagai seorang lelaki muda yang bijak dan penyayang yang gemar memancing, memburu, dan bermain bola keranjang. Menjelang tahun 2004, dia sedang bersiap untuk menamatkan ijazahnya di University Negeri Northeastern di Tahlequah, Oklahoma, dan bersedia untuk kehidupan selepas tamat pengajian. Beberapa tahun kemudian, Stephen telah berkahwin. Namun, hubungan itu tidak bertahan lama dan kini dia sedang berjuang dalam perebutan hak penjagaan dengan bekas istrinya. Beberapa tuduhan telah dilemparkan kepadanya, tetapi semuanya sentiasa ditolak. Pertikaian itu bermula pada tahun 2002 dan pada Desember 2004, negeri Oklahoma telah mengadakan satu pendengaran di Mahkamah Muskogee untuk menyelesaikan perkara itu secara muktamad. Pada 13 Desember tahun itu, Stephen meninggalkan kampus university selepas selesai peperiksaan akhirnya. Sekitar jam 11.00 pagi, dia menelepon teman wanitanya untuk berbincang tentang peperiksaan itu. Semasa panggilan itu, dia memberitahu teman wanitanya bahwa dia sedang memberi tumpangan kepada seorang lelaki yang tidak dinamakan ke Keys, Oklahoma. Rancangannya selepas itu adalah untuk memandu ke rumah ibunya di Webbers Falls dan kemudian pergi bekerja di Muskogee. Teman wanitanya berkata bahwa dia berada dalam keadaan ceria dan tiada apa-apa yang kelihatan tidak kena. 30 minit kemudian, salah seorang rakan Stephen cuba menghubunginya, tetapi mendapati panggilan itu terus masuk ke peti mail suara selepas satu deringan sahaja. Stephen tidak pernah sampai ke rumah ibunya maupun ke tempat kerja. Keesokan harinya, dia telah dilaporkan hilang oleh teman wanitanya dan siasatan pun dimulakan. Polis tertarik dengan laporan rakannya tentang telepon Stephen yang terputus selepas satu deringan. Rakannya memberitahu mereka bahwa dia telah berulang kali menelepon antara pukul 11.30 pagi dan 12.30 hari, tetapi keputusannya tetap sama setiap kali. Mereka kemudian memutuskan untuk menjejaki langkah terakhirnya dan menemui beberapa petunjuk. Beberapa ketika sebelum pukul 12.30 hari, Stephen telah dilihat di sebuah kedai serbaneka di Cookson, Oklahoma, kira-kira 18 batu dari kampus universitinya. Saksi-saksi mengingat melihatnya membeli minuman ringan dan berdiri di luar kedai itu selama beberapa menit, menyadari bahwa dia kelihatan gelisah, tetapi tiada siapa yang mendekatinya. Semasa mencari Stephen, mereka juga menemui satu lagi petunjuk. Pada hari dia hilang, seorang lelaki tidak dikenali yang digambarkan sebagai lelaki kulit putih, kira-kira 5 kaki 11 inci dengan rambut coklat dan berumur antara 40 hingga 50 tahun, dilihat berkeliaran di luar sebuah kedai runcit berhampiran apartemen Stephen. Menurut laporan, lelaki itu memandu sebuah truk pickup dan berlega-lega seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Pada pukul 11 pagi, lelaki tidak dikenali ini meninggalkan tempat letak kereta berhampiran apartemen dan memandu pergi. Ini adalah penting kerana ini adalah sekitar waktu Stephen berhubung buat kali terakhir. Polis belum menetapkan individu ini sebagai suspek. Namun begitu, mereka sangat ingin bercakap dengan beliau. Walaupun jumlah jam kerja yang telah polis laburkan dalam siasatan ini, sangat sedikit petunjuk yang boleh digunakan telah ditemui. Kereta beliau tidak pernah dijumpai dan tidak jelas ke mana beliau mungkin telah memandu. Beberapa minggu selepas beliau hilang, keluarganya menerima satu panggilan ugutan. Pemanggil tersebut yang masih tidak dikenali memberitahu keluarga itu bahawa mereka akan menghadapi kecederaan fizikal jika mereka tidak menghentikan siasatan dan menghentikan pencarian mereka sendiri. Bapa Stephen, Carl Adams, memberikan satu temu bual pada ulang tahun ke-20 kehilangan anaknya dan berkata dia satu-satunya daripada ramai yang pergi ke college. Dia memang sangat sukakannya. Jika seseorang tampil ke hadapan dengan maklumat itu dan cukup berani untuk melakukannya, mereka akan menjadi seperti adiwira bagi saya. Saya akan terus berjuang. Ini adalah beban yang perlu saya tanggung. Dia adalah anak saya sayangkan dia. Saya tidak akan berpaling daripadanya sekarang. Stephen Adams digambarkan sebagai seorang yang berketinggian kira-kira 5 kaki 7 inci dan berat antara 164 hingga 200 pound, berambut coklat dan bermata coklat. Dia dikaitkan dengan bangsa Cherokee di Oklahoma. Dia juga menghidap asma yang teruk dan memerlukan alat sedut asma yang telah tertinggal di rumahnya. Sesiapa yang mempunyai maklumat mengenai kes ini diminta untuk menghubungi Biro Negeri Oklahoma di 918582-9075, 918582, nombor CR04-180, atau anda boleh menghubungi FBI secara anonim. 11. Alex Gum yang berumur 25 tahun mempunyai bakat semula jadi dalam penulisan lagu dan bermain alat muzik. Dia telah menghabiskan zaman kanak-kanaknya dengan bermain papan selaju dan memberi tumpuan kepada seni grafiti. Namun, pada suatu ketika semasa di sekolah menengah, dia memutuskan untuk memberi tumpuan kepada muzik pula. Walaupun selepas tamat pengajian, Alex terus mengejar kejayaan muzik, mendapat tempat dalam kumpulan muzik tempatan dan membuat jelajah di seluruh negeri asalnya, Maine. Selepas mengasah bakatnya di pentas tempatan, Alex berpindah ke Los Angeles untuk mencuba nasib dan mencipta nama di sana. Pada waktu inilah keluarganya mula perasan tingkah lakunya berubah. Dia menjadi tidak menentu dan bercakap tentang dirinya sebagai keturunan Lemuria.
Benua yang dikatakan telah tenggelam ini mungkin pernah menjadi tempat tinggal makhluk asing yang kemudiannya membentuk bangsa manusia. Atau begitulah menurut legenda. Menjelang tahun 2015, kepercayaannya telah menjadi begitu kuat sehingga dia memutuskan untuk pergi ke India selama 6 minggu untuk mencari kuasa agung dan tujuan hidupnya. Ibu bapanya menambah bahwa dia menjadi seorang vegan tegar dan menikmati pencarian rohaninya di India. Menjelang tahun 2017, dia kembali tinggal bersama ibu bapanya di Maine dan tingkah lakunya mula berubah dengan lebih ketara. Kini, Alex telah berikrar untuk berdiam diri sepenuhnya dan menghabiskan seluruh masanya bermeditasi. Rakan-rakan yang pernah dia sayangi dan jelajahi bersama kini diketepikan, dan dia mula menarik diri serta mengasingkan dirinya. Pada 22 Februari 2018, dia melanggar ikrarnya untuk berdiam diri dan meminta ibu bapanya menghantarnya ke lapangan terbang. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan berpindah ke Kauai, Hawaii untuk mencari pencerahan yang lebih mendalam. Pada 22 Februari, Alex menaiki pesawat dan tiba di Hawaii beberapa jam kemudian. Saksi-saksi mengingat melihatnya di sebuah rumah tamu tepi pantai antara 22 dan 23 hari bulan. Sepanjang 2 hari itu, dia membuat beberapa panggilan kepada syarikat taksi tempatan, walaupun tiada rekod yang menunjukkan dia pernah dijemput. Pada 24 Februari, Alex membuat satu panggilan dari hotel, walaupun tidak diketahui siapa yang dihubunginya. Pada petang itu, dia mendaftar keluar dari biliknya dan tidak pernah dilihat atau didengari lagi. Apabila ibu bapanya gagal menghubungi anak mereka, mereka melaporkan kehilangannya. Siasatan itu singkat. Polis tahu dia berada di hotel antara 22 hingga 24 sebelum menghilang. Tiada aktiviti pada telefonnya dan $8,000 dalam akaun banknya tidak disentuh. Dia tidak menyatakan ke mana dia hendak pergi dan tidak diketahui sama ada dia bersama orang lain. Ibu bapanya telah membuat spekulasi bahawa dia mungkin telah bertemu dengan pelbagai kumpulan agama atau kerohanian di kawasan itu untuk mencari pencerahan yang sangat dicarinya. Penyiasat menemui komputer ribanya dan pencarian sejarah pelayarannya memberikan mereka beberapa petunjuk lagi. Tidak lama sebelum dia hilang, dia mencari peralatan berkemah dan tumbuhan yang boleh dimakan di pulau itu. Selain itu, penampakan beliau yang tidak disahkan di sebuah kamp di pantai Salt Pond dilaporkan pada bulan Mac dan April 2018. Laporan tidak disahkan selanjutnya dibuat pada awal 2019 apabila seorang wanita melihat seorang lelaki yang sepadan dengan gambaran Alex sedang membeli peralatan berkemah di Kauai. Semua laporan ini masih belum disahkan. Namun begitu, ia menguatkan lagi teori keluarga bahawa dia sedang hidup tanpa dapat dikesan dan tidak mahu dihubungi. Alex McLaren Gum digambarkan sebagai lelaki kulit putih dengan rambut coklat, mata hazel, berketinggian kira-kira 6 kaki, dan berat antara 160 hingga 180 pound. Dia mempunyai tatu besar pokok kehidupan di lengan kiri bawahnya dan tatu mata biru di tangan kanannya. Alex juga mungkin sedang menggunakan nama Albert Johnson, nama yang digunakannya di Los Angeles semasa membuat musik. Sesiapa yang mempunyai maklumat mengenai kes Alex diminta untuk menghubungi Jabatan Polis Kauai di nombor 808-2411-711 dengan menyatakan nombor kes 1-808-308. Nombor 10. Namanya masih sangat terkenal hingga hari ini. Di kedai-kedai paling mewah, tertera pada minyak wangi mewah, barang kemas halus dan pakaian mewah ialah nama Coco Chanel. Pereka fashion paling terkenal di dunia yang legasinya nampaknya tidak lapuk di zaman. Usahanya bermula pada usia 20 tahun apabila beliau membuka kedai pertamanya pada tahun 1910 yang menjual topi. Tidak lama kemudian, beliau mula membuat pakaian dengan kejayaan pertamanya datang dalam bentuk gaun yang dihasilkannya daripada sehelai baju sejuk lama. Tidak lama kemudian, ramai yang melihat pakaian itu mula menyukainya dan bertanya kepada beliau dari mana beliau mendapatkannya. Chanel kemudian menawarkan untuk membuatkan satu untuk mereka. Beliau menawarkan minyak wangi pertamanya pada tahun 1920-an, kemudian suit Chanel dan selepas itu gaun hitam kecil. Pereka terkenal ini memberi tumpuan bukan sahaja kepada pakaian yang menonjolkan bentuk badan, tetapi juga pakaian yang selesa untuk wanita pakai. Beliau menjadi tokoh utama dalam dunia sastera dan seni di Paris. Chanel, mereka bentuk kostum untuk beberapa pementasan dan balet utama. Beliau juga menganggap artis Pablo Picasso sebagai rakan dalam kalangan terdekatnya. Usaha beliau yang meluas dalam industri fashion membentuk empayar mewah bernilai berbilion dolar dan mempunyai sejarah yang berkait rapat dengan perubahan peranan wanita. Usaha-usaha inilah yang memulakan revolusi fashion. Inilah kehidupan Coco Chanel, seorang pereka fashion, pejuang hak wanita, revolusioner dan juga perisik. Rupanya, wanita yang sangat dihormati dan dipandang tinggi oleh industri fashion ini bukan sahaja membuat gaun dan menjual topi. Malah beliau juga merupakan seorang yang bersimpati dengan sosialis nasional dan menjadi pemberi maklumat untuk pihak Jerman semasa Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1939, apabila perang meletus, Chanel tinggal di Hotel Ritz yang terletak berdekatan. Semasa pendudukan, beliau terlibat dalam hubungan romantik dengan diplomat Jerman Hans Gunther von Dinklich, seorang perisik Gestapo dan Esset Abwehr.
Hubungan berterusan Channel dengan Dinklage apabila Perang Dunia Kedua meletus telah menempatkan beliau dalam kalangan sosial pihak berkuasa Jerman pada tahun 1941. Perisik Jerman itu pergi ke Berlin bersama rakannya, Baron Louis de Fauverlin. Kedua-duanya bertemu secara peribadi dengan diktator itu sendiri dan tidak lama selepas itu, agensi perisikan mendapat tahu tentang kebimbangan kekasih Dinklage mengenai anak saudaranya yang telah ditangkap semasa pencerobohan ke atas Perancis. Kebimbangan Channel terhadap nasib saudaranya telah membuka pintu untuk pihak Jerman yang akan membawa kepada satu tawaran. Mereka menawarkan kepada pelika fashion itu pembebasan dan keselamatan anak saudaranya sebagai pertukaran untuk maklumat daripada kenalan berikatnya yang paling berpengaruh. Namun, misi Channel tidak pernah didokumentasikan dan atas sebab inilah tidak dapat diketahui maklumat apa yang telah disampaikan olehnya kepada pihak Jerman. Tetapi diketahui bahawa dia memang memberikan mereka beberapa bentuk maklumat risikan kerana kemudian pada tahun itu, anak saudaranya pulang ke rumah dengan selamat. Pada tahun 1943, Paris telah dibebaskan daripada cengkaman sosialis nasional menyebabkan semua orang Jerman berundur dari bandar itu termasuklah Dinklage yang terpaksa meninggalkan Channel juga. Pada tahun berikutnya, kerajaan Perancis mula mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang membantu penjajah semasa pendudukan mereka. Dan dalam senarai itu, terdapat pengkhianat yang didakwa, Coco Chanel. Dia telah ditangkap dan disoal siasat selama beberapa jam. Satu soal siasat yang tidak pernah didedahkan kepada umum. Kekurangan bukti kukuh menyebabkan dia dibebaskan, walaupun ahli sejarah berpendapat bahawa pembebasannya mungkin telah diatur oleh kenalan rapatnya Winston Churchill yang melanggar akta perdagangan dengan musuh miliknya sendiri. Ada teori yang mengatakan bahawa Chanel tahu Churchill telah melanggar akta itu dengan membayar pihak Jerman untuk melindungi harta Duke of Windsor di bandar itu. Semasa beliau masih menjadi putera Wales, beliau dan Chanel adalah pasangan kekasih. Pada tahun-tahun berikutnya, Chanel kembali kepada cara lamanya, hidup mewah, mencipta pakaian untuk golongan kaya dan terkenal. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 1971. Beliau tidak pernah disoal tentang hubungannya dengan seorang perisik mahupun kerjasamanya dengan Abwehr dan maklumat yang beliau sampaikan yang membantu seorang diktator. Nombor 9, berada di tempat ketiga dalam 3 teratas artis paling berpengaruh dan penting dalam sejarah. Di belakang Leonardo da Vinci dan Michelangelo ialah pelukis expatriate Spanyol, pembuat seramik dan pemahat Pablo Picasso. Beliau dianggap sebagai salah seorang seniman terhebat abad ke-20 yang mencipta gaya seni yang sangat berpengaruh iaitu Kubisma. Gaya seni visual ini dicirikan oleh permukaan rata dan 2 dimensi pada bidang gambar, menolak perspektif dan pemodelan. Selama 80 daripada 91 tahun hidupnya, Picasso mendedikasikan dirinya kepada ekspresi seni, menyumbang secara signifikan kepada seni moden. Dia secara tahayul percaya bahawa hasil kerjanya akan memastikan dia terus hidup. Picasso terkenal kerana sentiasa memperbaharui dirinya. Dia sering bertukar gaya dengan begitu drastik sehingga keseluruhan koleksi karyanya kelihatan seperti hasil 6 orang artis yang berbeza, bukan hanya seorang. Dia mempunyai kecenderungan untuk kepelbagaian, menegaskan bahawa jika seninya tidak berubah-ubah seperti itu, dia tidak akan mencapai kesan yang diinginkan. Sepanjang kejayaan seninya, Picasso dikatakan telah menghasilkan lebih daripada 1000 karya seni. Ahli sejarah telah membahagikan karyanya kepada beberapa tempoh yang menandakan bidang-bidang tertentu dalam hidupnya. Tempoh-tempoh ini termasuklah tempoh biru di mana warna biru menjadi warna dominan dalam karyanya, tempoh mawar yang menyaksikan penggunaan warna merah jambu, merah dan beige. Kehidupan Picasso berakhir pada tahun 1973, tetapi pengaruhnya dalam dunia seni tidak berakhir. Sehingga hari ini, karya-karya beliau masih mendominasi pasaran seni global dan beliau memegang rekod dunia Guinness sebagai artis paling produktif dalam sejarah. Namun, di sebalik penggunaan warna yang berani, penciptaan gaya dan imej artis yang terseksa, terdapat satu sisi pribadi yang tidak disedari oleh kebanyakan orang. Satu-satunya yang menyedarinya hanyalah mangsa-mangsanya dan rakan terdekat beliau. Kejayaan dan legasi artis itu nampaknya telah tercemar oleh rasa tidak hormatnya yang jelas terhadap pelbagai wanita dalam hidupnya. Sebenarnya, sangat sedikit orang yang rapat dengannya mempunyai perkara baik untuk diperkatakan tentang perwatakannya. Cucunya sendiri malah menulis sebuah novel tentang betapa teruknya dia. Kononnya, Picasso adalah seorang narsis dan kaki perempuan yang bukan sahaja tidak baik hati, malah dikatakan sangat kejam terhadap wanita, khususnya terhadap mus-musnya. Dia juga sering meninggalkan para musanya demi model-model yang lebih muda. Salah seorang daripada mereka mendakwa bahawa dia telah mengurungnya di dalam rumah untuk menghalangnya bekerja dengan artis lain. Dia juga dikenali sering terlibat dalam hubungan sulit di luar perkahwinan dan tidak mampu mengekalkan persahabatan dengan rakan-rakannya. Picasso, menurut sejarawan, bertanggungjawab atas tidak terhitung banyaknya patah hati dan kehancuran. Nombor 8. Tony Hayward dilahirkan di Slough, England sebagai anak sulung daripada 7 orang adik-beradik. Beliau kemudian memperoleh ijazah dalam bidang geologi dari Universiti Aston, PhD dalam geologi di Universiti Edinburgh dan ijazah kehormat dari Aston, Edinburgh serta Universiti Birmingham. Pada tahun 1982,
ketika beliau berumur 25 tahun, Tony menyertai BP sebagai ahli geologi pelantar. Tidak mengambil masa lama untuk beliau naik pangkat dan pada tahun 1997, beliau menjadi pengarah BP Exploration, syarikat tenaga global yang bertanggungjawab mencari, membangunkan dan mengekstrak minyak serta gas asli. 3 tahun selepas dilantik sebagai pengarah, Tony akan memegang jawatan naib presiden kumpulan BP, Amoco Eksplorasi dan Pengeluaran. Dan setahun kemudian, beliau menjadi bendahari kumpulan yang bertanggungjawab untuk mengawasi operasi perbendaharaan global, penggabungan dan pengambil alihan. Pada tahun 2007, beliau diisytiharkan sebagai ketua eksekutif. Semasa berkhidmat di syarikat, dalam jawatan ini, tumpuan Tony adalah untuk memastikan operasi berjalan dengan selamat dan boleh dipercayai. Oleh itu, beliau dianggap sebagai seorang pembaharu yang kompeten yang berusaha untuk memperbaiki amalan pelombongan minyak dari segi keselamatan untuk pekerja dan alam sekitar. Dalam satu syarahan terkenal, beliau membuat kenyataan berikut dengan berkata, "Tujuan utama kita dalam hidup adalah untuk mencipta nilai untuk pemegang saham kita. Untuk melakukan itu, anda perlu memastikan kerja itu dilakukan dengan baik." Menjelang tahun 2010, reputasinya sebagai seorang pendukung yang berwibawa runtuh, sama seperti pelantar Deepwater Horizon dan akibat daripada itu. Bencana Deepwater Horizon, tumpahan minyak laut secara tidak sengaja terbesar dalam sejarah, berlaku pada 20 April 2020. Pelantar itu dimiliki dan dikendalikan oleh syarikat pengerudian luar pesisir Transocean dan disewa oleh BP. Ia terletak di Mississippi Canyon, sebuah lembah di pelantar benua. Kelaga minyak itu berada di dasar laut pada kedalaman 4,993 kaki di bawah permukaan. Pada malam kejadian itu, satu lonjakan gas asli meletup melalui teras konkrit. Ia dipasang oleh Halliburton untuk menutup telaga tersebut. Namun, teras campuran konkrit itu terlalu lemah untuk menahan tekanan yang meningkat. Kemungkinan besar disebabkan oleh penambahan nitrogen untuk mempercepat proses pengerasan. Letupan itu menyebabkan tumpahan minyak besar di teluk dengan 60,000 tong minyak bocor setiap hari. Semasa bencana itu berterusan dan prosedur kawalan dimulakan, langkah pertama BP ialah melawat Transocean, menawarkan bantuan dan ucapan takziah. Langkah kedua datang daripada Tony Hayward yang memberikan penjelasan ringkas di mana beliau secara langsung memperkecilkan jumlah dan magnitud tumpahan minyak itu. Beliau menggambarkannya sebagai tidak signifikan jika dibandingkan dengan jumlah air di teluk itu. Syarikat itu menegaskan bahawa hanya sekitar 1,000 tong sehari yang terkumpul di lautan menyesatkan hidupan laut dan memberi kesan kepada alam sekitar. Ini sudah tentu bukanlah kebenaran. Siasatan oleh pegawai kerajaan mengesahkan bahawa kebocoran itu telah memuncak kepada 60,000 tong, mungkin lebih lagi. Namun, ini bukan satu-satunya kenyataan melulu yang telah dibuat oleh eksekutif itu. Sepanjang keseluruhan bencana itu, dia membuat kenyataan yang semakin teruk. Termasuk satu kenyataan di mana dia menyuruh seorang juru kamera supaya beredar ketika juru kamera itu sedang mengambil gambar bencana dari pantai Louisiana. Dia juga memberitahu seorang wartawan, petikannya, "Tiada siapa yang lebih mahu perkara ini berakhir selain saya. Saya mahu kehidupan saya kembali." Kenyataan itu dianggap mementingkan diri sendiri dan menambah lagi kritikan yang dihadapi oleh Tony. Dia juga membuat kenyataan seperti, "Apa yang saya telah lakukan sehingga layak menerima ini. Dan saya orang British. Saya boleh menanggungnya." Dia juga terus menafikan fakta sebenar yang dikemukakan oleh para saintis yang menyiasat tumpahan itu. 3 pakar telah menemui gumpalan minyak bawah air yang terampai di teluk, satu penilaian yang Tony secara terbuka nafikan dan perlekehkan. Kenyataan-kenyataan beliau yang tidak menentu memuncak dengan komen daripada Presiden Amerika Syarikat, Barack Obama, yang berkata bahawa Tony tidak akan bekerja untuk beliau jika Tony membuat mana-mana kenyataan tersebut. Nombor 7. Berkhidmat sebagai Presiden Amerika Syarikat ke-28 ialah Thomas Woodrow Wilson, seorang cendekiawan dan negarawan Amerika yang terkenal dengan pencapaian legislatifnya yang bercita-cita tinggi berketurunan Scotland. Bapa Wilson ialah seorang pendeta Presbyterian dan datuknya di sebelah ibu juga berkhidmat dalam jawatan yang sama. Secara semula jadi, gereja memainkan peranan utama dalam pembesaran beliau. Bapanya juga pernah berkhidmat dalam perang saudara bersama tentera gabungan. Peran ini sangat memberi kesan kepada Wilson yang menyaksikan kemusnahan dan akibat pahitnya. Dia secara peribadi tidak suka kepada keganasan dan konflik bersenjata. Ironinya, Wilson kemudiannya berkhidmat sebagai presiden semasa perang, tetapi rasa tidak sukanya terhadap konflik menjadikan jawatan ini paling sesuai untuknya. Semasa pemerintahannya, Wilson menubuhkan Liga Bangsa-Bangsa, organisasi antara kerajaan pertama yang diasaskan untuk mengekalkan keamanan dunia. Ia telah ditubuhkan pada tahun 1920 di Persidangan Keamanan Paris yang membantu menamatkan Perang Dunia Pertama. Wilson juga telah dianugerahkan Hadiah Keamanan Nobel. Namun, bertentangan dengan imej damainya, Wilson jelas menunjukkan penghinaan terhadap orang Afrika Amerika. Pada mulanya,
beliau dinamakan sebagai calon demokrat. Beliau menarik perhatian ramai pemimpin Afrika Amerika yang tertarik dengan platform kebebasan baharunya. Tetapi, mereka kecewa apabila mendapati pentadbirannya melaksanakan pengasingan kaum di pejabat-pejabat persekutuan. Apabila Woodrow Wilson memenangi jawatan presiden pada tahun 1912, Washington DC menjadi tempat tinggal kepada komuniti kelas pertengahan Afrika Amerika yang semakin berkembang, yang membentuk 1/3 daripada penduduk bandar itu. Walaupun terdapat kemajuan berkaitan kesaksamaan, masih wujud pengasingan kaum dan perkauman yang mencemari ibu negara. Kejiranan, sekolah dan institusi dibahagikan mengikut kaum. Tetapi kerajaan persekutuan mengekalkan tenaga kerja yang tidak diasingkan mengikut kaum dengan 10% daripada pekerja persekutuan adalah Afrika Amerika ketika Woodrow Wilson mula memegang jawatan. Namun, pentadbirannya menandakan satu titik perubahan. Semasa pemerintahan beliau, pengasingan kaum telah diperkenalkan dalam agensi-agensi persekutuan. Bukan sahaja pengasingan kaum di peringkat persekutuan memisahkan kaum, malah ia juga menghadkan peluang untuk kemajuan profesional termasuk akses kepada jawatan yang diingini walaupun mereka mempunyai kelayakan. Menurut seorang ahli sejarah, Wilson cuba untuk membalikkan kemajuan orang Afrika Amerika sepanjang tempoh pemerintahannya. Nombor 6. Hans Asperger ialah seorang doktor Austria yang terkenal dengan kajian awalnya mengenai neurologi atypical. Namanya diabadikan pada sindrom Asperger dan kajian meluasnya tertumpu terutamanya kepada kanak-kanak. Beliau telah menulis 300 penerbitan berkaitan gangguan psikologi yang memberikannya pengiktirafan antarabangsa selepas kematiannya. Sepanjang hidupnya, Asperger menyimpan perpustakaan peribadi yang mengandungi lebih 10,000 buku. Beliau mengaitkan tabiat membacanya dengan kematangan rohani yang progresif. Menurut bekas rakan sekerjanya, beliau sering memetik kata-kata penulis klasik, penyair dan kadang-kadang juga Alkitab. Dan beliau adalah seorang Kristian yang taat dan merupakan ahli Persatuan St. Lucas yang memperjuangkan eugenik Katolik termasuk eugenik positif berbanding negatif. Tetapi ada juga yang memberi keterangan bahawa Asperger bersikap dingin dan jauh. Pada zaman mudanya, beliau menyertai sarjana pengembara Ban Newland yang berkaitan dengan gerakan belia Jerman yang mana doktor itu nyatakan sebagai prinsip panduan dalam hidupnya. Gerakan belia Jerman terus mengekalkan hubungan rapat dengan diktator era Perang Dunia Kedua sejak tahun 1930-an. Rupanya, Coco Chanel bukanlah satu-satunya perintis yang membentuk dunia yang pernah bekerjasama dengan Nasional Sosialis di bawah pemerintahan diktator. Asperger nampaknya bekerjasama dengan rejim tersebut sambil mendakwa melindungi golongan kurang upaya daripada dihapuskan. Namun, dokumen sejarah zaman perang mendedahkan sebaliknya. Hans Asperger didakwa telah merujuk individu kurang upaya mental ke Amtsspiegelgracht, sebuah fasiliti di mana eksperimen manusia yang tidak beretika dan pengabaian perubatan dijalankan. Bukan sahaja ia merupakan sebuah fasiliti yang sudah dipenuhi kengerian, tetapi semasa perang, klinik itu menyaksikan hampir 800 pesakit dibunuh secara euthanasia di bawah gerakan pseudosains yang menyokong pemurnian atau kebersihan kaum seperti yang disebutkan. Euthanasia tanpa kerelaan ini adalah sebahagian daripada program T4 yang menyasarkan mereka yang menghidap penyakit yang tidak dapat diubati, kurang upaya fizikal, kurang upaya mental, mengalami gangguan emosi serta warga emas. Hans Asperger, walaupun seorang perintis dalam kajian neurodiversity yang berusaha membantu golongan kurang upaya, tetap membekalkan mangsa demi mangsa kepada rejim tersebut. Dia juga gagal melaporkan mana-mana pesakitnya kepada pihak berkuasa kesihatan Berlin seperti yang diwajibkan oleh undang-undang. Paling membimbangkan, selepas perang, Asperger telah disiasat dengan dokumentasi sejarah yang mendedahkan hubungannya dengan Amtsspiegelgracht dan sokongannya terhadap pemurnian. Tetapi akhirnya, dia dibebaskan daripada sebarang salah laku politik oleh pasukan bersekutu. Dan dia terus meneruskan kejayaan perubatannya. Nombor 5. Thomas Edison lah yang mengubah haluan dunia hingga menjadi seperti yang kita lihat hari ini. Dianggap sebagai salah seorang pencipta terhebat dalam sejarah Amerika, beliau memperkenalkan era moden elektrik pada masa di mana satu-satunya sumber datang daripada bateri voltang rendah yang primitif. Ciptaan revolusioner oleh pencipta itu termasuklah mentol lampu pertama yang boleh dipasarkan secara komersial, fonograf dan kamera filem. Beliau juga menjadi perintis kepada sistem pengagihan kuasa elektrik yang pertama di dunia. Sepanjang kejayaannya yang luas, Edison menerima secara individu dan bersama 1,093 paten, memegang rekod dunia. Beliau juga mencipta makmal penyelidikan industri pertama di dunia dan mengasaskan syarikat General Electric. Beliau digambarkan sebagai seorang yang tidak pernah berputus asa, terutamanya dalam etika kerjanya dan terkenal dengan ketahanan fizikalnya dalam maraton berhari-hari. Beliau menganggap tidur sebagai satu pembaziran masa. Beliau terkenal dengan kenyataannya, genius adalah 1% inspirasi dan 99% usaha keras. Mereka yang mengenalinya menggambarkan beliau sebagai seorang yang berkarisma dengan ego yang kuat. Beliau juga sangat introvert dan lebih suka bersendirian di makmalnya. Namun, walaupun Edison mempunyai daya tarikan, ada sisi gelap yang tersembunyi di sebaliknya. Dikatakan bahawa pencipta itu sering mengambil kredit sepenuhnya untuk banyak ciptaan yang sebenarnya dihasilkan oleh pekerjanya di makmal Menlo Park atau dibeli daripada pencipta lain.
Pembangunan praktikal fonograf telah dilaksanakan oleh John Cruzy, ketua mekanik Edison yang membina model berfungsi berdasarkan lakaran kasar Edison. Dia juga dikreditkan sebagai pencipta kerusi elektrik yang sebenarnya telah dicetuskan oleh Harold P. Brown, seorang jurutera elektrik yang bekerja di makmalnya. Pencipta itu juga mempunyai kecenderungan untuk menuntut paten pencipta lain yang tidak mempunyai kaitan dengannya. Salah seorang individu tersebut ialah Granville T. Woods yang merupakan jurutera mekanikal dan elektrik Afrika Amerika pertama selepas perang. Pada tahun 1887, beliau memperoleh paten untuk telegraf induksi ciptaannya, tetapi Edison telah menyamannya dengan mendakwa bahawa beliau telah mencipta telegraf yang serupa terlebih dahulu. Namun, Woods memenangi pertarungan itu, tetapi ia menyebabkan tekanan keuangan dan beban peribadi. Thomas Edison mempatenkan kinetograf atau kamera filem pada tahun 1890-an, tetapi ciptaannya menggunakan hasil kerja seumur hidup pencipta lain. Bukan sahaja dia mencuri hasil kerja pencipta lain atau mengambil kredit, malah Edison secara aktif terlibat dalam kempen fitnah melalui perhubungan awam untuk menjatuhkan atau menghalang pesaingnya. Dia mencetuskan peperangan paten besar, termasuk Perang Arus yang menyaksikan pertikaian sengit antara dia dan bekas pekerjanya Nikola Tesla. Tesla memperjuangkan arus ulang-alik, manakala Edison tetap berpegang pada arus terus. Untuk melemahkan dan menjatuhkan usaha Tesla, Edison sanggup melakukan tindakan melampau dengan mengadakan demonstrasi renjatan elektrik maut secara terbuka bagi membuktikan bahawa arus ulang-alik adalah ancaman maut. Dinamik interpersonal menggambarkan Thomas Edison sebagai seorang pemimpin yang tidak tetap pendirian, seorang bos yang boleh menjadi inspirasi dan juga seorang yang zalim. Dia dikatakan menuntut waktu kerja yang melampau daripada pekerja-pekerjanya, satu dakwaan yang selari dengan pandangannya tentang kerja dan bagaimana tidur dianggap sebagai satu pembaziran masa. Kadang-kadang, dia akan menjerit kepada mereka yang bekerja untuknya dan kemudian mengubah suasana dengan membuat jenaka. Edison terlalu taksub dan hanya tertumpu pada obsesinya terhadap kerja, sehingga akhirnya dia menjadi suami yang sering mengabaikan keluarganya dan ayah yang renggang dengan anak-anaknya. Nombor 4. Vidkun Quisling, pemimpin, wira, tokoh kemanusiaan dan pengkhianat terhebat dalam sejarah. Pada tahun 1911, Quisling menyertai tentera Norway dan berkhidmat sebagai atase tentera di Petrograd dan sekali lagi di Helsinki. Beliau juga membantu usaha bantuan di Rusia dan turut membantu kerja-kerja bantuan di bawah Liga Bangsa-Bangsa. Fokus kemanusiaan utama Quisling adalah untuk mengurangkan kebuluran besar-besaran dan penyakit di Kesatuan Soviet. Pada tahun 1922, sebagai ketua misi bantuan kebuluran Nansen di Ukraine, beliau bertanggungjawab untuk menubuhkan ibu pejabat, mendapatkan bekalan makanan dan menyediakan bekalan perubatan kepada orang awam. Di bawah Liga Bangsa-Bangsa, beliau memperjuangkan usaha bantuan di Bulgaria dan Armenia serta ditugaskan untuk membantu pelarian yang kelaparan dan mereka yang kehilangan tempat tinggal. Disebabkan usaha-usaha inilah, pegawai tentera tersebut dianggap sebagai seorang wira sekurang-kurangnya sehingga bermulanya Perang Dunia Kedua apabila nama keluarganya menjadi sinonim dengan pengkhianat. Antara tahun 1931 dan 1933, Quisling berkhidmat sebagai Menteri Pertahanan dalam Kerajaan Agraria dan mendapat populariti melalui penindasan mogok oleh pekerja hidroelektrik. Kemudian, beliau meletak jawatan daripada kerajaan dan menubuhkan Parti Nasionalis Samling yang berfahaman fasis yang bertujuan menindas komunisme dan gerakan kesatuan sekerja. Nasional Samling ialah sebuah parti sayap kanan ekstrim yang bekerjasama dengan Sosialis Nasional semasa Perang Dunia Kedua. Ia berlaku semasa perang dengan Quisling berkhidmat sebagai diktator bersama kerajaan bonikanya yang meluluskan undang-undang yang secara aktif memudahkan pengusiran rakyat ke kamp konsentrasi di Poland. Beliau juga bertanggungjawab terhadap konflik yang membawa kepada akibat maut bagi pejuang penentangan Norway dan penentang politik yang terkenal. Pada tahun 1940, beliau cuba melakukan rampasan kuasa yang disokong oleh Jerman di mana beliau menggesa rakyat Norway supaya tidak menentang penceroboh tetapi berjuang bersama mereka. Pada tahun 1942, beliau dilantik sebagai Menteri Presiden di bawah Pesuruhjaya Reich Joseph Terboven. Sepanjang perang, beliau berulang kali cuba mendorong gereja, sekolah dan golongan muda menerima fahaman sosialis nasional. Atas sebab-sebab inilah, beliau telah ditangkap pada tahun 1945 selepas Norway dibebaskan daripada cengkaman Jerman. Akhirnya beliau didapati bersalah atas jenayah perang utama termasuk pelaksanaan hukuman mati, penganiayaan, pengkhianatan besar dan penyelewengan. Vidkun Quisling memulakan perjalanannya sebagai seorang aktivis kemanusiaan, namun akhirnya menjadi seorang kolaborator sosialis nasional yang secara aktif menentukan nasib mangsa-mangsanya. Nombor 3. Bernie Madoff dibesarkan di kawasan kejiranan Laurelton di Queens, New York. Beliau menghabiskan tahun pertamanya di Universiti Alabama dan memperoleh ijazah sains politik dari Universiti Hofstra di Hampstead. Beliau pernah belajar undang-undang secara ringkas di Sekolah Undang-Undang Brooklyn sehingga tahun 1960. Pada tahun itu, dengan menggunakan $5,000 daripada simpanan yang diperolehnya hasil memasang sistem penyiram dan bekerja sebagai penyelamat, Madoff menubuhkan syarikat pelaburannya sendiri.
Bernard L. Madoff Investment Securities bersama isterinya Ruth yang bekerja di Wall Street dan memiliki ijazah dalam bidang psikologi. Syarikat yang diasaskan oleh Madoff menawarkan pulangan yang boleh dipercayai dan mempunyai pelanggan yang terdiri daripada tokoh terkenal seperti Steven Spielberg, John Malkovich, Kevin Bacon dan Kyra Sedgwick. Kepakaran Madoff dikenali sebagai saham SIN, iaitu saham berharga rendah yang didagangkan di pasaran over the counter. Ia merupakan pendahulu kepada Bursa Nasdaq, iaitu National Association of Securities Dealers Automated Quotations Stock Market, di mana beliau berkhidmat sebagai pengurus dan pengerusi. Melalui usaha perniagaan itu, Madoff membina hubungan peribadi dengan ahli perniagaan paling berpengaruh dan terkaya di New York dan Palm Beach. Beliau mendaftarkan individu-individu ini sebagai pelabur, membayar mereka pulangan yang lumayan dan menggunakan syur mereka untuk menarik lebih ramai pelabur. Beliau juga membina persahabatan rapat dengan pengawal selia keuangan. Beliau turut menggunakan taktik eksklusiviti untuk menarik pelabur yang berharta. Idea bahawa tidak semua orang akan diterima masuk ke dalam dana beliau menjadikan ia satu tanda prestij untuk diterima sebagai pelabur Madoff. Reputasi ahli perniagaan itu sebagai pengurus pelaburan yang berjaya dan broker saham yang mesra bagaimanapun mula runtuh apabila beliau didedahkan sebagai seorang penipu. Ia berlaku pada tahun 2008 apabila kemelesiatan besar melanda menyebabkan panik global dan pengeluaran dana oleh pelabur. Individu-individu kaya yang telah melabur dalam dana Madoff berebut-rebut untuk mengeluarkan wang mereka bagi menampung kerugian mereka. Tetapi dia sudah tidak mempunyai wang tunai sebenar lagi. $7 bilion yang dia perlukan untuk membayar pelaburnya tidak ada. Beberapa bulan sebelum itu, dia telah cuba mengagihkan jutaan dolar yang masih tinggal dalam aset firma tersebut dengan alasan sebagai bonus awal untuk pekerja. Menghadapi kejatuhan itu, dia menjemput 2 orang anak lelakinya ke apartmennya yang kemudian menyoalnya tentang bonus tersebut. Terdesak, Madoff terpaksa mendedahkan rahsia yang telah lama disimpannya. Dia mengaku bahawa seluruh perniagaannya telah diasaskan atas satu penipuan besar dan kini dia berada dalam masalah. Madoff percaya dia boleh berterus terang kepada anak-anak lelakinya, tetapi skala penipuan itu terlalu besar untuk mereka hadapi. Sebaliknya, mereka terus pergi kepada pihak berkuasa dan mendedahkan ayah mereka sebagai seorang penipu yang telah menjalankan skim Ponzi. Pada 11 Disember 2008, dia telah ditangkap dan kemudian didapati bersalah atas 11 pertuduhan jenayah berat persekutuan, termasuk sumpah palsu, pengubahan wang haram dan penipuan sekuriti, dan dia dijatuhkan hukuman 150 tahun penjara persekutuan. Nombor 2. Lance Armstrong, bekas pelumba basikal profesional, pernah menjadi seorang ahli sukan yang dihormati dan dianggap sebagai lambang ketabahan. Walaupun menghadapi pelbagai cabaran, dia tidak pernah berputus asa terhadap minatnya. Malah, ketika dia didiagnosis menghidap kanser, pelumba basikal Amerika itu menceburi dunia sukan pada usia muda. Dia cemerlang dalam sukan berbasikal dan renang dan ketika masih remaja, dia sudah pun menyertai pertandingan triathlon dan renang. Sebelum dia tamat sekolah menengah, Armstrong telah direkrut oleh Pasukan Kebangsaan Junior Persekutuan Berbasikal AS. Dari situ, kerjayanya dalam dunia berbasikal berkembang, bermula dari kejohanan dunia junior ke kejohanan amatur AS. Dan pada tahun 1992, dia menjadi pelumba profesional dan menyertai pasukan Motorola. Pada tahun 1993, dia dinamakan sebagai lelaki kedua termuda dalam perlumbaan jalan raya dunia dan memenangi peringkat dalam Tour de France pada tahun 1993 dan 1995. Selepas Tour de France 96, Armstrong jatuh sakit dan didiagnosis menghidap kanser. Apabila perkara itu disahkan, penyakit itu sudah merebak ke paru-paru dan otaknya. Dia menjalani pembedahan dan kemoterapi dan hanya beberapa bulan kemudian, dia kembali ke dunia sukan. Dia kemudiannya memenangi Jelajah Luxembourg hanya 2 tahun selepas dia didiagnosis. Dia memenangi jelajah itu pada tahun 2001 dan 2002 dan sekali lagi pada tahun 2004. Selepas memenangi jelajah ketujuhnya pada tahun 2005, Armstrong bersara seketika daripada sukan itu. Pada tahun 2008, dia kembali ke arena perlumbaan kompetitif dan setahun kemudian, dia mendapat tempat ketiga dalam Tour de France 2009. Namun, setahun selepas itu, ahli sukan yang dihormati dan dikagumi kerana ketabahannya itu mula menerima kritikan apabila ketekunan dan rentetan kemenangannya yang tidak pernah goyah didapati berpunca daripada satu rahsia yang membimbangkan. Pada April 2010, Floyd Landis, seorang lagi pelumba basikal yang pernah menjadi rakan sepasukan Lance Armstrong, telah menghantar email kepada seorang pegawai USA Cycling. Dia mendedahkan bahawa dia bersama beberapa rakan sepasukan lain bersalah menggunakan bahan peningkat prestasi, iaitu bahan yang meningkatkan prestasi mereka yang dalam dunia sukan dianggap sebagai satu penipuan. Dalam pengakuannya, Landis telah mengaitkan Lance Armstrong dengan mencadangkan bahawa dia juga bersalah menggunakan bahan peningkat prestasi. Pada Jun 2012,
USADA mendakwa bahawa pelumba basikal itu, pengurusnya, 3 orang doktor dan jurulatihnya adalah sebahagian daripada konspirasi besar-besaran penggunaan bahan peningkat prestasi yang berlangsung selama beberapa dekad dan bermula pada akhir 1990-an. Menurut agensi itu, Armstrong menggunakan beberapa jenis bahan peningkat prestasi termasuk EPO dan hormon pertumbuhan manusia. Mereka juga telah mengedarkan bahan-bahan tersebut kepada pelumba basikal lain. Dia juga dituduh menjalani transfusi darah dan menggunakan testosteron pada masa itu. Tuduhan tersebut akhirnya menyebabkan Armstrong dilarang bertanding dalam mana-mana pertandingan berbasikal lain. Akibat pendedahan itu, ahli sukan yang dihormati itu telah dilucutkan semua gelaran Tour de France serta semua anugerah dan hadiah yang diperolehnya sejak tahun 1998. Agensi tersebut juga mengenakan larangan seumur hidup daripada menyertai sebarang sukan mengikut kod anti-doping dunia. Nombor 1. Dua daripada perintis paling penting dalam sejarah ialah adik-beradik Wright yang merupakan orang pertama yang berjaya menerbangkan, mengekalkan dan mengawal penerbangan kapal terbang. Ciptaan mereka telah mencetuskan industri penerbangan, membuka jalan untuk perjalanan udara moden. Wilbur dan Orville Wright dilahirkan dengan jarak 4 tahun antara satu sama lain kepada seorang paderi yang ditauliahkan dari gereja United Brethren in Christ. Adik-beradik itu dan saudara-saudara mereka yang lain menerima pendidikan awam dan mereka dibesarkan dalam persekitaran yang menggalakkan, yang mendorong mereka ke arah minat intelektual. Orville percaya bahawa persekitaran yang kurang menyokong sebenarnya akan mematahkan semangat mereka dan menghalang mereka daripada rasa ingin tahu. Kedua Wilbur dan Orville adalah pemikir yang berdikari yang menunjukkan keyakinan tinggi terhadap bakat mereka. Mereka juga mempunyai keyakinan yang tidak goyah terhadap ketepatan pertimbangan mereka. Mereka bertekad untuk terus berusaha walaupun berhadapan dengan kekecewaan. Ciri-ciri ini adalah ramuan utama yang membentuk gabungan sempurna dan membawa mereka ke jalan menuju keagungan. Dua beradik itu adalah satu-satunya ahli keluarga Wright yang tidak pernah menghadiri kolej dan tidak pernah berkahwin. Sebaliknya, mereka akan menubuhkan sebuah kedai percetakan bersama dan juga menyunting serta menerbitkan 2 akhbar tempatan. Pada tahun 1892, mereka membuka sebuah kedai basikal di mana mereka mula membina basikal secara kecil-kecilan. Dan di sinilah mereka membangunkan hub roda basikal yang melincir sendiri. Melalui dana daripada perniagaan basikal dan akhbar mereka, adik-beradik itu dapat membiayai eksperimen aeronautik mereka yang bermula pada tahun 1899. Bersama-sama, mereka telah menggunakan semua sumber perpustakaan tempatan berkaitan dengan aeronautik dan pada tahun berikutnya, mereka memperkenalkan diri kepada jurutera awam Octave Chanute yang menjadi orang kepercayaan kepada adik-beradik Wright pada tahun-tahun berikutnya. Dalam usaha mereka untuk mencipta mesin terbang yang boleh dikawal pertama, kedua-duanya menyedari bahawa untuk menjadikannya berjaya, ciptaan mereka perlu mempunyai sayap. Mereka mendapati bahawa sayap itu akan menghasilkan daya angkat. Sistem penyorongan adalah halangan seterusnya yang perlu diatasi. Dan selepas itu ialah kaedah kawalan. Mereka melihat kepada idola mereka, Otto Lilienthal, seorang perintis peluncur dan bagaimana beliau mencipta sayap yang mampu membawa beliau terbang. Pembina kenderaan berkuasa sendiri, mereka sedar, juga sedang membangunkan kereta yang lebih ringan dengan enjin yang berkuasa. Itu 2 masalah telah diselesaikan dan yang tinggal hanyalah mencari cara kawalan. Sebagai penunggang basikal yang berpengalaman, Wright bersaudara percaya bahawa kawalan penuh harus diletakkan di tangan juruterbang dan mereka sangat sedar tentang bahaya mengalihkan berat badan kerana mesin terbang sebelum ini kelihatan mempunyai kelemahan dalam hal ini. Jadi mereka memberi tumpuan kepada manipulasi tepat pusat tekanan pada sayap pesawat. Mereka merangka pelbagai skim mekanikal sebelum cuba menghasilkan kilasan berpilin pada sayap. Usaha itu menghasilkan peningkatan daya angkat di satu bahagian pesawat dan penurunan di bahagian yang lain. Ini akhirnya membolehkan kawalan dengan menurunkan hujung sayap mengikut kehendak. Dan di situlah mereka berjaya, pesawat pertama yang berkuasa, berterusan dan terkawal. Permulaan kepada penerbangan moden. Kedua-dua beradik itu telah berjaya menyelesaikan masalah tersebut dan dipuji atas usaha mereka. Kejayaan awal mereka menjadi batu loncatan untuk memperbaiki projek mereka dan membuka jalan kepada perjalanan udara. Namun, dua pencipta ini juga mempunyai sisi gelap. Menurut rekod sejarah, adik-beradik Wright secara aktif menghalang sesiapa sahaja daripada melancarkan penerbangan atau memperbaiki konsep awal mereka dan membangunkannya. Mereka berhujah bahawa hasil kerja mereka perlu dilindungi dan dipatenkan, sekaligus menghalang orang lain daripada menggunakan konsep mereka. Tindakan agresif mereka sangat menghalang perkembangan awal industri penerbangan. Dua beradik itu tidak dapat maju sendiri. Terdapat pencipta dan pakar lain yang boleh membantu mereka dan mengembangkan idea tersebut, tetapi Wright bersaudara memilih untuk memonopoli reka bentuk mereka dan memulakan perang paten. Pada tahun 1906, mereka menerima paten untuk kaedah kawalan penerbangan mereka dan seterusnya menubuhkan Wright Company. Syarikat itu cuba untuk mendapatkan monopoli dalam pembuatan pesawat, tetapi usaha ini gagal. Sebaliknya, mereka menyesuaikan strategi undang-undang mereka dan mula menyaman mana-mana juruterbang serta syarikat asing atau tempatan dalam usaha untuk mengutip yuran pelesenan. Ini termasuk perintis penerbangan Glenn Curtiss. Pada tahun 1910, mereka memenangi saman terhadap Curtiss dan setiap peristiwa undang-undang selepas itu.
Ini termasuk 9 saman yang dibawa oleh adik-beradik Wright dan 3 yang dibawa terhadap mereka. Walaupun selepas Wilbur meninggal dunia dan Orville bersara, perang paten itu tetap berterusan dengan pengeluar lain melancarkan kes undang-undang mereka sendiri. Perang itu mencetuskan krisis yang tidak berkesudahan untuk industri penerbangan, menyebabkan pembangunan industri di Amerika Syarikat terhenti. Perang paten itu tidak diselesaikan sehingga tahun 1917 apabila kerajaan Amerika Syarikat campur tangan dan membentuk satu kumpulan pelesenan paten yang membenarkan industri berinovasi dengan bebas serta berkongsi teknologi mereka dengan bayaran kecil. Terima kasih banyak kerana menonton. Jika anda suka video ini, pastikan tekan butang suka itu. Juga, jangan lupa untuk melanggan dan klik loceng pemberitahuan supaya anda tidak ketinggalan semua muat naik kami yang akan datang. Nama saya Ty Nots dan saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.